آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan, dihormati, dikasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ya, sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyaknya puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, ya, maka alhamdulillah, ya, pada hari ini di penghujung bulan, penghujung tahun 1443, lagi 3 hari lebih kurang 1444, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya diberi kita lagi ruang dan peluang, diberi kita lagi masa dan kesempatan, diberi kita lagi sihat dan kekuatan untuk terus kita hari ini letakkan diri kita, hadirkan diri kita untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ikut hari ini tak ada tak? Bukan saya lah yang tak ada. Tengok anda nampak handsome sikit kan, pakai pun dah delak. Sebenarnya belum buat apa pun. Belum lagi. 25 panggil untuk swab test, tapi tak bagi swab test, jumpa doktor dulu. Jadi berbincang, ni sedikitlah ada live ni patutnya. Tak perlu ada kita ni kan. Jadi bincang-bincang rupanya tak boleh buat. Jadi doa tuan-tuan lah, tak boleh buat ni kena, jadi semalam kena buat apa? CT scan pula. Dah jangan cakap lah. Jadinya doa lah untuk saya 10 hari bulan baru buat. Jadi ni kena gelapkan sikit. Tak nampak orang kan? Nampak, insya-Allah. Masya-Allah. Rumah tak ada tak apa sebab insya. Jadi ginilah saya. Ditakdirkan hari ini kita jumpa. Sebenarnya kalau kita susun, kita mengurus mentadbir, tapi yang mentakdir Allah. Ikut tak ada hari ini kan. Tapi inilah, ini susunan. Ya Allah Ta'ala gunakan saya masa lagi diberi kesempatan. Minggu depan tak tahu lagi kan. Jadi ni kita pun, yelah, dah hujung-hujung ni kita berkira-kira lah. Berkira-kira apa masa yang Allah bagi, apa aku buat dengan masa. Berkira-kira dengan Allah. Ya, apa dia? Sehat yang Allah beri, apa aku buat dengan sehat. Berkira-kira dengan Allah, harta yang dibagi, buat apa dengan harta yang kita gunakan harta. Berkira-kira hari ini ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, kita buat apa dengan ilmu yang ada. Jadi tuan-tuan ni insya-Allah kita orang yang selamat nanti. Kerana Nabi sebut apa? La tazula qadamul 'abdin yaumal qiyamah. Kaki kita sama saya, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, la tazula, langsung tak akan berganjak tapak kaki kita. Qadamun 'abdin, tak akan berganjak tapak kita tu hatta yus'al. Nanti hari kiamat, la tazula qadamun 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tak akan berganjak kaki kita di hari kiamat nanti sampaikan ditanya atas arba'a asya'. 4 perkara ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini kalau 4 perkara lepas, ya kita lepas. Kalau tak lepas, tunggu situlah tapak kaki tak berganjak macam mana. Yang pertama, an umrihi. Umur ditanya mula sekali. Umur aku bagi kau buat apa umur ni? Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Ada ilmu, buat apa dengan ilmu yang kita tahu, yang kita amalkan ke tidak? Yang ketiga, an malihi, tentang harta. Harta ni dia cerita hadis tu panjang lah tentang harta, di mana kita dapat, ke mana kita infakkan. Tuan-tuan, sekarang kita sedang sedikit-sedikit kita infakkan harta kita untuk Allah.
Dan yang keempat, an jismihi, tentang jisim, jasad. Kita, badan kita yang elok, molek ni, yang kita buat apa? Ni 4 perkara ni kalau tak lepas, umur buat apa ni? Sia-siakan umur satu, kan? Sia-siakan umur. Patutnya ada ruang peluang, kita kejar ruang peluang ni, kita isi. Masa sempat kita isi kesempatan. Satu umur buat apa? Tak lepas ni kalau tak dia. Itu yang dikatakan la tazula, langsung tak bertapak macam kena simen kaki besok. Yang kedua tentang ilmu. Ilmu kita yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dulu, mana perlu kendiankan, mana kena amal, mana kena tinggalkan. Tentang ilmu. Hari ni takkan kita tak boleh beza masa ni guna ilmu dengan ilmu lah. Nak buat apa ni? Macam itu. Ya, tentang ilmu. Yang ketiga tentang harta, malihi, tentang harta ditanya nanti. Mana ni dapat ni? Mana ni kamu gunakan ni? Kita belajar-belajarlah ni semua sekali tu. Umur kita belajar-belajar dengan umur yang ada, kita belajar dengan ilmu yang ada, kita belajar dengan harta yang ada. Dan yang keempat, yang badan yang cantik molek ni, tentang jasad. Yang dulunya kita tak ada. Kita datang ke dunia dengan kelahiran. Semua kan hari ni ke dunia ni dengan kelahiran kan. Tak ada yang ke dunia ni dengan kematian, tak ada. Kalau kematian nanti kita belajar itu gugur. Dia meninggal, mati. Dalam perut dia mati. Nantilah kita dalam pelajaran kita. Jadi hari ni kita mula kat dunia dengan kehidupan. Dan saya, tuan-tuan, sama juga. Nanti kita tinggalkan dunia ni dengan kematian. Tak ada seorang pun tinggalkan dunia dengan kehidupan. Semua tinggalkan dunia dengan kematian. Cumanya nanti mati tu mudah ke susah, itu sajalah. Mati nanti, kalau matinya susah, ya susahlah jalan berikutnya. Kalau matinya senang, ya senanglah jalan berikutnya. Jadi ini hari ini, jadi kita baru nak belajar-belajar lah atas 4 perkara ni. Belajar apa? Belajar ini dengan umur Allah bagi, aku nak buat apa? Belajar apa? Ilmu yang aku tahu nak buat apa? Belajar apa lagi? Harta yang aku tahu yang ada nak buat apa? Belajar apa lagi hari ni? Badan yang sihat nak buat apa? Kalau tidak ni tuan-tuan, kalau ini tak lepas, maka duduklah kita di bumi mahsyar. Kita tak sabar besok, hai Allah, cepatlah ya Allah. Cepat nak ke mana ni, nak hisap, cepatlah dihisap. Cepatlah dihisap, rupanya hisap pun tak lepas. Minta cepat dihisap, rupanya hisap pun tak lepas. Jadi duduk je lah kat situ lama-lama. Kau duduk je lah situ, tunggu je, apa susah kan? Buat senang-senang hati-hati pun tak senang. Nanti matahari didekatkan kadar sejengkal, ya Allah. Ya Allah. Kemudian panasnya digandakan 100 kali lagi panas matahari dunia, ya Allah. Jadi tentang kasih Allah Subhanahu wa taala ini kita cari jalan untuk nanti kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cari jalan ini untuk dapat naungan kerahiman Allah. Mudah-mudahan kita dapat, ya tak? Ya, daripada kita hari ini dah kita sebelum kita tengok kitab ni kan. Daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya apa? Inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya dikata, apa disebutkan kat situ, syarat-syarat ataupun antara alamat kiamat. Nanti kita tengok kita berada di alamat kiamat ke tidak ni. Inna min asyrati sa'ah, antara tanda-tanda ataupun syarat-syarat kiamat tu nak datang. Apa dia? Iaitu ayyurfa'al ilmu. Yang pertama sekali, ayyurfi'a. Apa dia? Akan diangkatnya ilmu. Orang dah tak suka lagi nanti. Nak duduk majlis ilmu ni tak apa-apa, tak apa nak sedap lah. Tak apa nak suka. Tak apa suka ilmu nanti. Dia jauhkan diri daripada majlis ilmu. Itu pertama tu. Alamat yang pertama, akan diangkatnya ilmu daripada dunia ini. Jadi kita ni sebagai pasak dunia lah kita ni, terus cinta kepada ilmu. InsyaAllah. Kenapa ni datang? Ni datang ke Masjid Baris Tongkat buat apa ni? Nak tengok saya, nak tengok live ni ke apa? Tak apa, muka tuan tak ada, muka saya seorang yang ada. Tak ada pun. Datang kerana cinta ilmu kan? Cinta ilmu tanda cinta apa? Sultan dah jawab tu. Cinta ilmu tanda cinta ulama.
Yang datang kat depan, duduk depan bukan ulama pun. Kita baca je yang ada kat kitab kita nanti ni. Cinta ulama tanda cinta. Tanda cinta Nabi, cinta Rasul. Cinta Rasul tanda cinta. Cinta Allah tu bermula daripada duduk majlis ilmu ni, jambatan kepada syurga. Kalau dalam disebut lain, datang majlis ilmu, jambatan cinta ilmu, duduk ni. Cinta ilmu jambatannya cinta ulama. Cinta ulama jambatannya cinta Rasul. Cinta Rasul jambatannya cinta Allah. Cinta Allah jambatannya tanda syurga. Allah. Jadi ini bermula daripada sinilah. Datang dia dudukkan ada pun masa kita kata tak, ini tanda duduk ni, tanda cinta ini, jambatan cinta ilmu duduk. Cinta ilmu tanda cinta ulama. Cinta ulama tanda cinta Rasul. Cinta Rasul tanda cinta Allah. Cinta Allah ada itu jambatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mula-mula kata Nabi, tanda-tanda kiamat mula-mula sekali ialah yang kita lihatlah, ilmu akan diangkat daripada dunia ini. Yang kedua apa? Wa yathbutul jahlu. Apa yathbut? Iaitu kejahilan akan berleluasa. Berleluasanya kejahilan akan datanglah, lahirlah orang-orang ataupun hamba-hamba yang bodoh, tak pandai ilmu. Ilmu dunia pandai, ilmu agama dia tak tahu. Sedangkan kalau saya baca yang lepas, maghrib lepas, subuh lah yang di masjid. Di masjid disebut siapa? Daripada Abu Hurairah. Orang yang Allah benci, salah satunya, innallaha yubghidu, Allah sesungguhnya membenci kepada siapa? Orang yang alim bi amri dunya, jahil bi amril akhirah. Lepas tu kita pun pernah jumpa tu. Allah sangat benci pada manusia yang alim tentang urusan dunia. Alim tu, maksud alim tu dia pandai. Jahil bi amril akhirat, tapi tak pandai tentang urusan akhirat. Subhanallah. Tentang akhirat, tentang hukum dia tak pandai, tapi dunia dia boleh menciptanya macam-macam, boleh dibuatnya. Dah, yang ini apa dia yang kedua? Wa yathbutul jahlu. Apa yathbut? Akan berleluasanya kejahilan. Dunia okey, insya-Allah. Nanti tentang akhirat, masya-Allah. Kejahilan. Dan apa tanda kiamat berikutnya? Wa yushrabal khamar. Dan akan terang-terangan orang minum arak. Ni tanda-tanda lah, ni tanda-tandanya. Yang mula-mula tadi ilmu diangkat. Kemudian orang-orang jahil nanti akan berleluasa, kebodohan seseorang itu nampak sangat. Lagi-lagi tentang akhirat. Dan berikutnya wa yushrabal khamra. Apa yushrab? Jadi itu ya, minum arak secara terbuka, suka-suka, tak ada masalah, tak ada halangan, tak ada hukuman. Dan yang keempat, wa yadhharaz zina, dan akan tersebarnya, akan merebaknya perbuatan-perbuatan zina. Jadi ini 4 perkara. Yang pertama tu nak sebut, ilmu akan diangkat. Jadi tuan-tuan, kita jadi sebagai pasar hari ini. Ilmu jangan habis, kita ada kesenambungannya yang kita tahu, kita amalkan. Kita cari lagi tahu, kita amalkan lagi. Kita cari lagi tahu, kita amalkan lagi. Subhanallah. Sampai disebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri kata apa? Qala lai yashba'al mu'min. Sesungguhnya seorang mukmin itu sekali-kali tidak akan rasa kenyang. La yashba'a, tak akan rasa kenyang, tak akan rasa puas bagi orang yang namanya mukmin itulah. Tak puas apa? Hina yasma'uhu, iaitu daripada kebaikan. Maksudnya tidak rasa puas daripada dengan ilmu. Tak rasa puas dengan cari ilmu, tak rasa puas. Ini orang mukmin ni disebutkan la yashba'al mu'min. Tak rasa kenyang, tak rasa puas orang mukmin tu. Min khairin yasma'uhu. Apa maksud kat situ? Daripada cari ilmu rasa tak puas, kan dah banyak ilmu. Tapi tak puas, nak pergi juga. Semalam pergi, hari ni pergi, esok pergi, tak puas. Tidur je lah kat rumah, kan senang hati. Tak puas, bagus. Tak puas hati kan kita. Jadi ni tanda-tandanya. Sampai bila hatta yakuna muntahahu jannah. Sampai bila dia rasa puas? Bila besok dia dimasukkan dalam syurga, baru dia rasa puas. Dan tempat dia ni adalah syurga. Orang yang tak puas dengan menuntut ilmu, kata Nabi, Allah tempatkan dia dalam syurga. Kerana apa? Tak puas dengan menuntut ilmu.
Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat walaupun sedikit insya-Allah. Mudah-mudahan jadilah kita orang yang tak puas dengan ilmu. Kerana orang yang tak puas dengan ilmu tu muntahahu. Apa muntahahu? Kesudahan dia nanti al-jannah. Ya, mudah-mudahan sahabat kita, siapa nama tadi? Almarhumah Fatimah binti Ahmad ya, yang tak habis-habis dengan tu ilmu. Saya pun tak kenal lagi siapa dia. Nah, jemaah kita mudah-mudahan Allah Taala pilih dia. Mudahkan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala kerana tak jemu melangkah kaki menuju ke taman-taman syurganya Allah Taala di dunia ini insya-Allah. Allah mudahkan bagi laluan menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi disebutkan tentang masalah hari ini tentang kematian. Dan ada pun dalam kitab kita. Kita balik lagi. Jumpa kan? Kita sambung je yang lepas tak ni. Yang lepas kita sembahyang tasbih kan, jadi kita tak ambil kitab. Jadi insya-Allah minggu depan ada tasbih lah. Tak ada apa harap. Lama lagi tu. Untuk kes saya pun 10 hari bulan Ogos lama lagi kan. Adapun kanak-kanak yang gugur, iaitu kanak-kanak yang gugur ia pada hal belum sempurna 6 bulan masa kandungan. Sampai situ. Okey. Kitab saya muka surat 28. Kita tonton surat berapa ya? Wah, ada lagi lebih muda lah. Tu kita lagi lebih muda, tak tahu tu macam mana. Kita remaja. Siapa pakai kita remaja yang macam Hajah tunjuk ni? Itulah. Tak apa, tak sepakat jenis bentuk rupa kitab, tapi sepakat isi kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini buat pengetahuan aja. Kalau berlaku bila ditanya apa kita nak buat tu je. Ilmu juga. Semua sekali nak mati tak? Tak nak. Ya Allah. Tak apa. Nak ke tak nak ke, dia tetap mati. Siapa tak nak mati kata jelatif dia tak dapat syurga. Sebab jalannya ke syurga bermula dengan kematian, ya. Nah, cuba lihat siapa yang tak nak tadi surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78 kan. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu nak ke tak nak, kamu suka ke tak suka, kematian akan mendapatkan kamu. Ya, sebaliknya, sekalipun kamu di dalam benteng yang tebal, dalam benteng yang kukuh, kematian akan datang. Suka tak suka, satu orang ibu, suka tak suka, yang dalam kandungan tu, dia suka ke tak suka, kalau Allah nak, Allah ambil. Sebelum dia lahir. Ini yang kita dah jumpa. Subhanallah. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mana pun kita berada, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kalaupun kamu di mana, kalau kamu berada di benteng yang sangat tebal, kamu berada di mana? Di tempat tinggal yang sangat kukuh. Dia tak kira, tak ada syarat mati ni. Syarat mati adalah hidup kan. Kita sampai dah tahu dah ni syarat daripada kita dah. Syarat mati adalah hidup, tuan-tuan. Apa dia? Kullu nafsin zaiqah. Tu setiap hidup mesti rasa. Setiap hidup zaiqah, dia mesti rasa mati. Ni nak tak nak, kadang-kadang yalah kita ni macam bunga kelapa, macam bunga pinang depan mata kita, hari kita nampak. Kadang-kadang bunga lagi jatuh. Belum jadi buah lagi, baru nak jadi buah mekar, bunga dah jatuh. Jadi buah jatuh. Ada yang sampai dah kecut kerepot, tak jatuh-jatuh. Bukan sini tak. Itu kita lah, gambaran kita lah tu. Ada yang dah tua, tak jatuh-jatuh. Kelapa kadang-kadang sampai tunas atau pokok sana, tak jatuh. Jadi itu kita sebenarnya tu. Yang masih lagi kecil, belum pecah lagi, dah jatuh. Belum jadi buah, belum ada air lagi, dah jatuh. Dah ada air, belum ada isi, dah jatuh. Ada isi, belum tua, dah jatuh. Dah tua, sampai kerepot, tak jatuh-jatuh. Kan lekat. Itu kita lah tu sebenarnya tu gambarannya. Apapun, kembali kita. Adapun, kat sini, adapun kanak-kanak yang gugur, iaitu kanak-kanak yang gugur ia pada hal belum sempurna 6 bulan masa kandungan. Maka hukumnya, jika tiada zahir pada dia, tak ada jantan macam manusia padanya,
dan dan tanda hidupnya pun tak ada, dan tiada zahir pula kejadian anak Adam begitu. Semula ya, ada pun kanak-kanak yang gugur, iaitu kanak-kanak yang gugur ia pada hal belum sempurna 6 bulan. Kita tik dulu, ambil 6 bulan dulu tau. Kita kat yang 6 bulan dulu. Belum masa 6 bulan. Okey, dalam kandungannya. Maka hukumnya jika tiada zahir, gugur belum 6 bulan, tak ada pun bentuk manusia padanya, dan tak ada pun tanda-tanda hidup padanya. Belum 6 bulan ya, dia belum 6 bulan. Okey. Dan tiada zahir pula kejadian anak Adam tadi. Dia atas tadilah kita gitu. Okey, tanda-tanda hidup apa? Keluar dia bernafas. Okey, bersuara menjerit ke atau sebagainya lah. Keluar dia bergerak ke tidak. Kat sini tak ada tanda hidup. Dan tak zahir pula kejadian anak Adam, maka tiada wajib atas kita sesuatu daripada yang 4 perkara itu. Okey. Jadi kalau dia gugur belum sempurna 6 bulan, kita buang kat situ je. Okey. Maka hukumnya pula tiada zahir. Okey. Tidak jelas kejadiannya. Dan tiada pula tanda-tanda hidup. Apa, tak bergerak, tak bernafas, tak bersuara. Ke antara itulah salah satu tandanya. Dan tiada pula zahir kejadian anak Adam, maka tidak wajib atas kita suatu yang 4 perkara itu. Okey, yang ini tak wajib di mandi, tak wajib di kafan, tak wajib di sembahyang, tak wajib ditanam. Ambil dulu lahir belum sampai 6 bulan, gugur, meninggal yang belum sampai 6 bulan, cukup macam gitu. Okey. Dan tak ada rupa kejadian manusia. Belum sampai 6 bulan tak ada rupa kejadian manusia. Ambil itu, tak payah buat 4 perkara. Apa dalam kitab itu? Tetapi sunat dibalut. Satu, sunat saja, tak wajib. Sunat dibalut akan dia dengan kain dan ditanam saja. Tanam mana-manalah nak tanam, belakang rumah ke mana-mana. Dan dalam kitab lain, kerana tak ada rupa, mungkin hanya bentuk daging, tidak zahir kejadian manusia, tak rupa anak Adam, maka tak apa, boleh diberi makan kucing atau diberi makan haiwan. Rujuk dalam kitab Mu'tal Al-Badarain pun disebut. Kerana keguguran belum sampai 6 bulan dan tak ada tanda hidup, tak bergerak, keluar dia tak bergerak, keluar dah mati. Okey, keluar tak bersuara, keluar tak bernafas. Itu tanda-tanda dia. Maka belum sampai 6 bulan dan belum ada rupa manusia, bungkus saja. Tak wajib mandi, tak wajib kafan, tak wajib sembahyang, tak wajib tanam. Sunat dibungkus dan ditanam, sunat. Nah, tanam kat mana? Dekat kubur, tak payahlah tanam di belakang rumah. Ataupun bolehlah bagi makan apa, biar awak kan ada lalu lapar tu, tapi kita tak, jadi kita hormati. Bagi makan kucing, bagi makan anjing pun tak apa, tapi kita hormati. Kita hormati, bungkus dan ditanam. Ditanamlah. Begitu ya tuan-tuan, kita hormati anggota yang pada kita sekarang. Kita potong kuku dekat mana? Kita potong rambut di mana? Kita bakar ke, kita tanam ke, rambut kita buang. Carilah satu tempat, tanamlah di bawah pokok, letak biar terpelihara dia. Kesian dia. Sebab begitu kata siapa, Ustaz Fadil Al-Yamani dalam kitab Matan Zubat tentang orang perempuan yang haid. Sekiranya dalam keadaan haid dia potong rambut atau kuku, simpan rambut dan kuku itu. Ini orang alim sebut. Kerana apa? Masa dia suci, kuku dan rambut itu berada dalam keadaan suci. Kenapa bila dia dalam keadaan dia berhadas, dia buang kuku tu. Sedangkan dia ada hubung kait dengan kita, dia nak kalau boleh nanti di hari kebangkitan bersih segalanya. Itu pendapat lah. Begitu sekali. Jangan buang kuku siapa-siapa, jangan buang rambut siapa-siapa. Potong kat kedai, kita potong kat kedai, masuk dalam guni, tadi buang kat mana? Buang kat laut. Terpulanglah. Boleh nak buang, boleh tak apa. Ini kita muliakan yang keluar daripada jasad kita, keluar daripada rahim kita, berada daripada setitik mani
kepada segumpal darah, kepada segumpal daging. Lalu dia keluar, muliakan dia, bungkus dia, tanam. Dia jangan dibuang. Tapi kalau kita tak nak, tak apa. Siapa yang berpegang boleh diberi pada binatang, bagi makan. Kalau kambing dia tak makan, dia daging. Lembu, kucing macam itu. Apa-apa dan apa-apalah. Hantar dekat zoo bagi makan rimau ke sana. Jangan kurang kerja gitu, tanam ajalah. Dan ya, kita berikut. Maka tak buat 4 perkara, tetapi sunat dibalut akan dia dengan kain dan ditanam akan dia. Dibalut pun sunat, ditanam pun sunat. Tak ada siapa kata wajib. Dan jika tiada zahir padanya tanda hidupnya, tengok, tiada zahir. Ini kita ambil pula. Dan tak ada tanda hidup. Apa tanda hidup? Tidak bersuara, tidak bergerak, tidak bernafas. Ini dah 6 bulan ke belum? Belum. Ini belum lagi. Dan yang belum 6 bulan tadi, jika tiada zahir padanya tanda hidup, tetapi ada zahir padanya kejadian anak Adam. Belum 6 bulan, keguguran, tak hidup, tapi bentuk dah ada. Maka wajib dikerjakan padanya 3 perkara. Lahir belum sampai 6 bulan. Lahirnya tidak hidup, tidak ada tanda hidup, tapi ada rupa. Tadi tak ada tanda hidup dan tak ada rupa. Dan ni kena ambil. Sebab apa? Nanti kita ditanya. Tiba-tiba je orang tanya nanti. Sebab saya pun banyak juga dapat persoalan tu. Orang tanya nanti. Dan 2 bulan lepas ada satu imam pun tanya juga. Dia kata pendapat ni pendapat senang, pendapat umur 6 bulan ke atas saja, kita tengok macam mana. Okay, tadi umur belum sampai 6 bulan. Tidak ada tanda hidup, bergerak, nafas, bersuara. Tak ada, contohlah salah satunya. Tetapi dia kata ada zahir padanya kejadian manusia. Ada bentuk kejadian anak Adam. Maka wajib atas kita kerjakan 3. Maka wajib atas kita kerjakan 3 perkara selain daripada sembahyang. Wajib dimandi, wajib dikafan, wajib ditanam. Jadi tiada sembahyang. Dan siapa yang menyembahyangkan, hukumnya haram. Lahir sebelum 6 bulan. Ni lahir sebelum 6 bulan. 5 bulan, belum sampai 6 bulan hijrah. Okey. Haram disembahyangkan. Lahir belum sampai 6 bulan, dia gugur. Lahirnya tu meninggal, gugur lah dalam perut. Apa ni cakap belit-belit ni? Gugur dah, keguguran. Belum sampai 6 bulan. Okey, tak ada tanda hidup. Cuma ada rupa anak Adam, rupa manusia. Wajib buat 3 perkara ya. Mandi, kapan, tanam. Haram sembahyang. Okey, sebelum umur 6 bulan tak ada tanda-tanda hidup. Kemudian tidak ada rupa. Kan lain? Tak ada rupa. Apa yang wajib? Tak ada yang wajib. Tak ada yang wajib. Hanya sunat je. Sunat apa? Sunat dibalut saja, sunat dibungkus. Jadi ini yang ahli-ahli lah yang menguruskan jenazah ni. Tidak tahulah masalah. Pun kita dah jumpa, jelas dah di kitab Hidayatul Sibyan ni pun kita dah nampak kat sini kan. Mudah-mudahan kita berfaham-faham insya-Allah. Okey, haram disembahyangkan atasnya. Dan jika ada zahir padanya tanda hidup, keluar ada suara, menangis ke sebagainya, bukan ketawa. Kalau ketawa tu kita lari. Tak ada lah kena ketawa. Kerana dia suka. Ada ke bayi lahir ketawa? Tak ada. Lahir dekat dunia ni, kena udara yang ada kat dunia ni, sakit dia. Dia dah sedap duduk dekat dalam perut. Sedap satu tempat yang sangat kukuh. Duduk ngalahin lembut tilam. Kerana dipeluk oleh tuban. Bukan ibu. Dipeluk oleh tuban. Lembut, lebih lembut daripada tilam. Keluar memang nangis. Tak nangis kena gebuk sampai nangis. Tak nangis ada masalah, tak boleh balik hospital dia. Duduk hospital 3 hari tak nangis, jadi 6 hari. 6 hari tak nangis, jadi 9 hari. Disuruh nangis. Sebab apa? Rupanya nangis tu tanda dia sehat.
Tapi dengan suasana cuaca luar ni, suasana luar dari rahim. Allahu Akbar. Begitu sekali. Dia dah kesedapan tu. Makan pun tak payah nak ngunyah, sedap. Tak payah kan. Tak payah nak capai-capai. Mak makan telah nak ambil, dapat satu ikan panggang. Tak ada. Daripada pusat dah sedap kan bila keluar macam tu lah. Nanti pun kita ni dah ni sekarang ni kita akan dikeluarkan. Nangis ke tak nangis akan dikeluarkan. Dekat alam roh dulu, kalau nak tak nak dah ditakdirkan. Allah hantar ya. Kita beruntung duduk di rahim orang beriman. Kita beruntung. Dan kita dalam keadaan suasana kehidupan kita jaga keimanan kita. Dan mati beriman untung. Ada yang Allah letakkan dalam rahim orang yang tak beriman. Sama dulu. Yang diletakkan di rahim orang tak beriman tu, ingat dulu tak buat perjanjian ke dengan Allah? Kan Allah tanya, alastu birabbikum? Adakah aku Tuhan kamu? Semua ditanya sama. Semua roh yang ada ni daripada zaman Adam sampai esok hari kiamat, semua roh yang sama jawab, qalu bala syahidana. Qalu, apa tu qalu? Berkata semua roh tu, bala syahidana. Ya, aku bersaksi. Aku bersaksi. Engkau Tuhan aku. Allah uji pula dilahirkan di perut orang tak beriman. Allah uji pula. Dulu iman dah betul sangat dah. Ini dunia ni ujian iman ni. Sebab itu dia meninggal dalam kubur, apa soalan pertama? Ma rabbuka? Kan iman tu. Siapa Tuhan kamu? Dulu dah ngaku dah, awal dulu dah ngaku dah. Allah dah tanya, alastu bi rabbikum? Adakah aku Tuhan kamu? Mereka kata apa? Bala syahidna. Qalu, semua cakap sama, bala syahidna. Ya, aku bersaksi engkau lah Tuhan. Masuk ke dalam rahim ibu, satu ujian. Keluar kita diuji dengan keimanan, nanti dalam kubur mula-mula ditanya iman. Dulu aku dah tanya alam roh, nanti dalam kubur alam barzakh sama soalan ni. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dekat situ apa nak jawab? Mana nak dapat jawab kat sana? Inilah amal kebajikan kita di dunia ni untuk dapat menjawab soalan di sana. Tuan-tuan, ni kita kata macam cerita bohong, macam dongeng. Harun Ar-Rashid, siapa orang bawah dia? Orang alim zaman itu, Abu Nawas kan. Kita kata macam cerita dongeng. Zaman Harun Ar-Rashid, dia meninggal ni, wasiat pada isteri, kata dikapankan, minta dikapankan dengan kain hitam. Ulama besar. Abu Nawas, ulama besar, minta dikapankan dengan kain hitam. Kenapa? Bila ditanya kenapa nak dikapankan kain hitam, nanti bila malaikat Munkar Nakir datang, aku akan kata, aku telah disoal. Ada terbakar dan ada soal. Kain hitam. Dia pun takut untuk persoalan Munkar Nakir. Kita, ya Allah. Soalan kubur memang kena. Dan hari ni besok kita meninggal, kita pesan pada anak lah bagi nota soalan pertama, kita pegang kat tangan. Ni besok bawa kan nota ni. Ni ayah dah tulis, ni abah tulis, ni bawa. Nanti bila malaikat datang kan aku didudukkan semula. Kan kita dah belajar kan. Kita boleh tengok marah bukan Allahu Rabbi. Tengok kertas nota. Bukan lagi ma nabiyuka Muhammad nabi. Boleh niru tak apa. Tak payah niru lah, soalan tu dah bocor. Begitu sekali orang takut yang nak disoal tu, nak bawa nota niru. Jadi kita ni sekarang kita sedang cari bekalan lah untuk nota niru. Mana pergi tadi tu? Ya Allah. Okey. Dan berikut. Dan jika zahir padanya tanda hidup seperti bersuara atau bergerak-gerak. Bersuara tu mana bernafas tu. Bergerak-gerak tu mana bernafas tu. Kalau dalam kitab lain ditulis bernafas. Kemudian daripada keluarnya, mana dah keluar ada bergerak, dah keluar bernafas. Dan jika kurang daripada 4 bulan pula, ambil yang kurang 4 bulan dulu. Kita tanda yang kurang 4 bulan. Yang 6 bulan, tadi kurang 6 bulan dah selesai. Okey. Yang kurang 6 bulan dah selesai. Sekarang kita ambil yang kurang daripada 4 bulan. Saya pun tak tanda, nak ketik juga ni. Ada bolpen pinjam. Dan kurang daripada 4 bulan. Kita baca mula sekali lagi. Dan jika ada zahir padanya tanda hidup. Apa dah ditulis kat kitab kita? Seperti apa? Bersuara itu hidup, bergerak-gerak itu hidup. Kemudian daripada keluarnya mana? Keluar ada tanda itu. Okay. Dan jika kurang 4 bulan masa kandungan itu sekalipun, maka ia seperti orang yang besar jua.
Okey. Sekali lagi. Kurang 4 bulan. Lepas tu dia keluar ada tanda hidup. Okey. Kurang dan jika ada zahir padanya tanda hidup. Okey. Gerak-gerak kemudian daripada keluarnya. Dan sedangkan dia ini jika kurang daripada 4 bulan masa kandungan itu sekalipun, maka iaitu seperti orang besar jua. Kenapa? Ada tanda hidup. Maka wajib kita kerjakan padanya 4 perkara yang tersebut itu. Okay. Berhenti dulu. Sekali lagi. Dan jika zahir padanya tanda hidup seperti bergerak atau bersuara, kemudian daripada keluarnya, maknanya lahir dia hidup. Dan jika kurang daripada 4 bulan masa kandungan pun, okay, maka itu seperti orang besar jua. Wajib dikerjakan padanya 4 perkara yang tersebut, iaitu wajib dimandi, wajib dikafan, wajib disembahyang dan wajib ditanam. Berikut, adapun kanak-kanak yang diperanak akan dia kemudian daripada 6 bulan dan lahir dia kemudian dalam kitab saya kemudian daripada 6 bulan, makna lebih 6 bulan. Sekali lagi, adapun kanak-kanak yang diperanak akan dia kemudian daripada 6 bulan, maknanya lebih daripada 6 bulan masa kandung, maka wajib kita mandikan dia dan kafankan dia dan sembahyangkan dia dan tanamkan dia. Jikalau ia pada hal mati, jikalau keluar ia pada hal mati, dan jika tiada zahir padanya kejadian anak Adam sekalipun. Okey. Habis. Kita naik semula. Adapun kanak-kanak yang diperanakkan dia kemudian daripada 6 bulan masa kandungan, bermakna dah lebih 6 bulan kandung. Okey, mesti kita lihat dah dia dilahirkan, maka wajib kita mandi. Ini maksudnya apa? Dalam kandungan itu dah lebih 6 bulan ni. Okey. Dan ini maka dia ni wajib dimandi, wajib dikafan, wajib sembahyang dan wajib tanam. Jikalau keluar ia pada hal mati, jikalau keluar ia pada hal mati, okay, dan jika tiada, kita berhenti situ, pada hal mati, dan jika tiada zahir padanya kejadian anak Adam sekalipun, jika diketahui akan dia anak Adam kerana keluar ia daripada ta'rif gugur. Kerana apa? Bila dah lebih daripada 6 bulan, maka lahirnya itu, kalau gugur lebih 6 bulan, bermakna ni kena laksanakan baginya 4 perkara. Kita dah nampak, kalau belum 6 bulan tak ada tanda apa, kalau belum 6 bulan tak hidup tapi ada rupa, kalau belum 4 bulan hidup, kalau lepas 6 bulan dia mati. Dah dapat kat situ. Bermula sekurang-kurang mandi itu. Jadi ini belajar tentang kematian yang kita nak mengurus, dan nanti kita sudah tentu akan diurus. Siapa yang kata kita tak diurus nanti? Dan kita doa mudah-mudahan kita akan diurus dengan cara yang sebaik-baik urus. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sekarang, sebelum kita terus kat situ, kita sekarang bercita-cita kan, mengejar, ada cita-cita. Kita semua nak kejar cita-cita. Tuan-tuan perasan tak kematian mengejar kita? Allah. Kita mengejar cita-cita, tapi sebenarnya kematian sedang mengejar kita. Tak tahu mana dulu ni. Dah dapat cita-cita baru kematian datang ke? Ataupun kematian datang sebelum cita-cita dapat? Tak tahu lah mana dulu. Ini yang disebutkan.
Ya, kita semua sekarang ada cita-cita. Sekarang kita sedang mengejar anak-anak kita daripada kelahir kita didik dengan mengejar cita-cita. Hari ini dalam kita mengejar cita-cita, kita kena yakin bahawa kematian juga mengejar kita. Cuma siapa cepat? Mana cepat, mana lambat je. Kat mana kita berada tak kira. Di rumah ke, di perjalanan ke, tak kira di mana. Kerana sebut apa? Likulli ummatin ajal, ya. Idza jaa ajalukum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Disebut dalam surah Yunus ayat 49 tu. Ya. Likulli ummatin ajal. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dalam kita mengejar cita-cita, dia kejar kita itu, apa dia? Kematian tak dapat ditunda dan dimajukan. Dah tetap kematiannya. Cuma ialah, tapi dia ni zahirnya sekarang kita dikejar kematian. Mana? Kehidupan dah tentu kita hidup, bukan kehidupan mengejar kita. Jadi disebut tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia dah mempunyai ajal. Kerana yang hidup mesti ada ajal. Yang dah ajal akan hidup semula. Hidup semula tak ada ajal lagi. Kerana ajal ni Allah dah ajalkan. Okay. Setiap yang hidup ni pasti akan mati. Setiap yang mati pasti akan dihidupkan semula. Ketika kita dihidupkan semula, kematian dah tak hidup lagi. Bila kita mati, kehidupan ada lagi. Kita hidup sekarang. Dan kita akan dimatikan. Bila kita dimatikan, bersama-sama dengan kematian. Kematian kita dimatikan. Dan bila kita mati, yang ada hanya kehidupan. Kehidupan kita masih hidup lagi. Lalu kita dihidupkan. Kematian hidup lagi tak? Dah tak ada lagi. Kematian telah dimatikan. Yang hidup hanya kehidupan. Tak tahulah berapa lama kehidupan itu yang kita nak lalui. Kita tak tahu berapa lama lagi kita akan melalui saat-saat kehidupan itu. Sebab itu disebut likulli ummatin, setiap kita semua ajal akan menemui kematian. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi tak ada akan dicepatkan, tak ada akan dikemudiankan. Doa, ya kita kena doa panjang umur. Sakit makan ubat, kita kena makan ubat kita sakit. Bukan tak makan ubat. Tapi ajal tetap. Allah Taala dah tetapkan. Doa panjang umur boleh, nanti Allah panjangkan. Itulah ketetapan panjang umurnya. Kalau tak nak makan ubat terus mati, bukan umur pendek, itulah ketetapan umurnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari sama-sama kita mengejar cita-cita. Tapi tak tahulah. Apa kematian mengejar kita. Mana kita dapat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan berkali Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan yang pastinya akan menemui kematian. Dah banyak Quran pun kita dah baca yang dulu kan. Kalau yang lepas mungkin kita ingat lagi. Yang bila kita bertanya-tanya dalam surah Al-Mulk yang lepas kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tengok Allah Subhanahu wa taala kata apa? Menjadikan mati dan hidup. Mati lawannya hidup. Allah Taala jadikan kematian, jadikan kehidupan. Untuk apa? Supaya dia menguji kita semua. Jadi kita sekarang penuh dengan ujian. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Begitu. Dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tuan-tuan berkata Allah Taala, mudah-mudahan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya kita ni semua dipilih oleh Allah Taala, insya-Allah dalam keadaan sebagai hamba yang disayangi oleh Allah. Dan jangan kita rasa hari ni kita dicuba oleh Allah. Allah beri kita sakit untuk saat-saat nak ajal. Diberi kita senang, diberi kita sebagainya lah. Allah beri kita cubaan tu tanda Allah sayang kita. Mungkin kalau kita pernah jumpa yang dulu-dulu kan, tanda Allah sayang kita, diberi kita cubaan, diberi kita ujian, diberi kita musibah. Dalam diberi kita nikmat, itu cubaan tu. Ada orang yang dicuba oleh Allah dengan kenikmatan. Ada yang dicuba oleh Allah dengan musibah, kesusahan. Diberi nikmat, hari ni kita perlu apa? Perlu bersyukur. Allah tunggu. Ini dia. Ujian nikmat. Kenapa diberi nikmat? Kerana Allah nak tengok kita bersyukur ke tidak. Ada orang yang diuji dengan musibah. Kita mungkin akan diuji dengan musibah satu masa nanti. Subhanallah. Adakah kita sabar? Allah nak tengok sabar ke tidak kita ke situ. Subhanallah. Ingat yang kita semualah tuan-tuan, dia nak sebut Allah. Kita
Jaga-jagalah. Kan yang lepas kita dah tahu kan tanda-tanda kita disayangi. Kalau tak ada ni belum lagi ni tanda disayangi atau tidak. Tanda kita disayangi di Allah Taala yang lepas yang kitab kita lepas kita dah sebutkan. Yang pertama apa itu? Diberi kesedihan. Allah bagi rasa kita rasa sedih dengan sebab sesuatu yang Allah ujian itulah. Allah cuba kita dengan kesedihan. Itu rupanya tanda Allah sayang kita. Subhanallah. Kerana dengan kesedihan tadi, iaitu hamba sering menyebut nama-nama Allah. Orang yang diberi sedih selalu sebut Ya Allah, Ya Allah. Begitulah. Ini tanda Allah sayang kita. Diberi kita rasa sedih. Yang lepas pun saya dah sebut, Nabi pun beri rasa sedih juga cerita. Dan kalau kita rasa diberi kita sakit, tak apa. Nak tengok sabar ke tidak kerana sakit tu. Kerana kita bila kita sakit, kita akan sentiasa memohon pada Allah kesembuhan. Rupanya Allah suka kita kembali kepada Allah, mohon sembuh. Bukan sakit mohon pada ubatnya. Ubat yang kedua, yang ketiga. Makan ubat ni sembuh, jangan. Kita diuji tu sebenarnya. Bila kita sakit ni makan ubat ni bagus, ni makan, jangan. Itu ujian tu sebenarnya tu. Di ujian iman kita diuji. Balik je kepada Allah. Makan ubat kena makan juga. Kerana apa? Sakit biasanya Allah bagi kita sakit, Allah sayang kita. Sebab apa? Nanti kita akan merayu pada Allah. Wahai Allah, sembuhkan aku ya Allah. Wahai Allah, dah banyak makan ubat ya Allah ni. Ini dah baldi yang ketiga ya Allah makan ubat ya Allah. Tak sembuh lagi. Dan nak masuk 4 baldi dah makan ubat. Kita makin harap pada Allah. Allah suka begitulah. Allah. Berikut lagi, apa tanda yang lepas tanda? Kalau ada pada kita lah ni. Apa tanda yang kita ni hamba yang disayangi oleh Allah? Diberi kita selalu kehilangan kan? Ya, diberi kita kehilangan kan, hilang. Macam kita ni suka-suka berpasang-pasang hilang, suka-suka anak-anak hilang, kehilangan. Suka-suka dengan barang hilang. Suka-suka ya, dengan dunia ni Allah hilangkan. Itu tanda-tanda lah tu, tanda lah. Lagi Allah beri kita kesusahan, tak semua senang. Senang itu pun ujian, susah itu pun ujian. Senang kena bersyukur, susah kena sabar. Allah tunggu gitu. Senang, syukur. Tuan-tuan ini syukur kita Allah ada bagi senang. Susah, kita kena sabar menghadapi kesusahan. Kerana apa? Sabar itu akan kembali kepada Allah. Ya Allah. Dan berikutnya lah, apa? Diberi kita jiwa, diberi kita penderitaan, derita susah. Jangan kata tu mereka yang dibenci. Jadi tanda kasih Allah Ta'ala lagi, saya suka nak sebut lagi lah tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Iaitu tadi apa? Yang berikutnya, terjaga diri dalam kehidupan dunia. Ya, terjaga kita diberi kekuatan untuk buat taat, diberi kekuatan untuk tinggalkan maksiat. Itu salah satunya lah. Tanda Allah sayang kita, diizin buat kesolehan, mudah melaksanakan perintah. Itu tanda-tanda jugalah tu. Tanda-tanda Allah sayang kita, mudah kita walaupun kita dalam keadaan tak kuat nak berdiri, kita masih lagi nak sembahyang dengan duduk. Walaupun kita tak sembahyang dengan duduk, kita nak juga sembahyang dengan baring. Tak boleh juga nak sembahyang baring mungkin kita sembahyang dengan terlentang, masya-Allah. Lagi apa tanda-tanda Allah sayang kita? Susah nak melakukan maksiat. Jauh kita tak nak lakukan maksiat. Tu dulu-dulu Dan ni apa lagi? Tanda-tanda Allah sayang kita dimatikan dalam Madinah. Husnul khatimah. Doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allah matikan kami ya Allah dengan husnu. Apa husn? Iaitu dengan sebaik-baik. Wala takhtim, dan jangan kamu habiskan ya Allah. Wala takhtim alaina, jangan kau sudahi aku ya Allah bisuil khatimah, dengan seburuk-buruk. Kan satu minta baik. Itu doa boleh diamalkan, bagus sangat amalkan. Allahumma khtim lana, Allah matikan aku ya Allah bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina, jangan kau matikan aku ya Allah bisuil khatimah. Ya Allah matikan aku dengan sebaik-baik kematian. Ya. Dan ada tak pada diri kita ni tanda kita disayang Allah? Tuan-tuan, satu, pernah tak kita doakan kawan kita? Pernah tak kita maafkan? Tanda tuan-tuan sayang Allah ada pada kita, Allah sayang pada kita ialah iaitu suka memaafkan orang lain. Suka doakan orang lain supaya diampuni. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu maaf Pak. Kan kita ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Orang yang suka doa begitu untuk orang-orang muslimin muslimat diampuni, ini tanda orang ini disayangi Allah. Ada sayang Allah pada kita. Tapi ada orang yang tak sempat nak doa untuk
orang lain. Doa untuk dia je. Allahumma maghfirli ya Allah, maghfirli ya Allah, maghfirli ya Allah. Wali walidayya pun terlupa. Untuk mak bapak juga, ya Allah, untuk mak bapak. Rupanya kat sini salah satu tanda Allah sayang kita ialah kita suka memaafkan orang lain dan suka mendoakan orang lain supaya dimaafkan. Doa orang lain supaya diampuni. Ya Allah. Jadi kita lihat dalam kitab kita. Supaya kita kembali sedikit. Ni laju ni. Sampai mana tadi? Bermula sekurang-kurang mandi bagi mayat itu, iaitu meratakan air pada segala zahir badan. Syahdan. Untuk kita ambil berat dekat sini lah. Bermula sekurang-kurang mandi, iaitu meratakan akan air pada segala zahir badannya mayat itu. Kemudian daripada dihilang akan najis yang ada pada badan. Cukuplah bersihkan najisnya dulu. Sebab itu yang baru meninggal, terus dia cepat-cepat disucikan, cepat-cepat dicibukkan, dibasuhkan najisnya. Baki-baki yang keluar tu dikeluarkan. Saya tahu dalam jemaah kita ni ada yang memang dia boleh menguruskan jenazah. Kena ingat, semua tahu menguruskan jenazah, tapi tak semua boleh. Minta maaf, kadang-kadang antara tahu dengan boleh tak sama. Bila kita belajar, semua tahu, oh macam gini. Bila dah meninggal, didudukkan, diletakkan di antara tulang kaki kanan bagi pengurus itu. Dirikan kaki kita, lutut dirikan, kita menguruskan. Bila dah meninggal, disandarkan di kaki kanan kita, dalam keadaan kaki kiri kita macam duduk tahiyatul awal. Kemudian lutut kita angkat, sandarkan mayat, ditekankan, dikeluarkan baki-baki najis yang ada, dikeluarkan supaya nanti masa dimandikan dah tak keluar lagi. Jadi ni yang biasa mengurus lah. Ni saya sebut, minta maaf sangat saya tak boleh ngurus mayat. Boleh sembahyang talqin je. Tanah tu cangkul timbuskan boleh. Tapi nak mengurus mandi tu bukan tak tahu, tapi tak semua yang boleh lah. Tahu, semua tahu, tapi tak semuanya boleh. Begitu. Jadi tadi kalau meninggal awal, peringkat awalnya didudukkan, ditahan badan dia, dia bersandar kepada kaki kanan kita tu, ditekankan, keluarkan baki-baki najis yang ada. Jadi nanti mudah. Ini nak cerita tadi sekurang-kurang mandi mayat, buang najis, basuhkan, kemudian ratakan air sekali rata dah. Sekali basuh dah cukup sangat. Yang kita ni kapur barus lagi, kita taruh lagi apa, macam-macam daun bidara dan sebagainya yang nanti kita akan jumpa lah. Itu untuk menghilangkan bau-bau, supaya jangan ada bau-bau yang hina pada mayat itu. Jadinya ratakan, selepas dibersihkan ratakan sekali dah cukup. Jadi kalaulah ada memandikan mayat itu sekali jirus dan diratakan air, dan jangan kata ni tak boleh, boleh, tapi yang bagusnya 3 kali lah. 3 kali basuh. Untuk kali kedua tu dah kira ulangan itu dah cukup lah sempurnanya. Kali ketiga lagi menyempurnakan pada yang cukup sempurna, 3 kali. Jadi boleh cukup sekali tak apa. Maka tak perlu lagi dimandikan untuk dijirus air untuk 2 kali. Kerana apa? Lagi-lagi sekiranya berlaku tidak ada air atau musim kemarau yang air ada hanya untuk makan, minum, ada sedikit keperluan untuk kehidupan, dan untuk berwuduk pun boleh sedikit, untuk mandi pun boleh sedikit, maka mandi dikurangkan, wuduk dikurangkan, airnya bukan kurangkan wuduk, dikurangkan air berwuduknya dan sebagainya lah. Begitu dengan mayat tadi. Boleh sekali ya tak apa. Ini semua dah maklum ni insya-Allah. Dan tiada wajib padanya niat dan sunat mengambil wuduk baginya, dan tiada wajib dikata padanya untuk niat akan mayat itu, akan mandi mayat itu. Cukuplah dimandikan itu. Dan dia kata wuduk serta wajibnya, kalau siapa yang wuduk, dan kita hari ini nak wuduk dan mayat tu wuduk, wajib dia kata bagi niat wuduk itu. Namun tuan-tuan, ya hari ini disunatkan bagi meniatkan wuduk itu, wuduk kan. Mandi itu dikata kat sini, dan padanya, dan tiada wajib padanya niat dengan sunat mengambil wuduk baginya serta wajib niatnya. Mandi tidak wajib bagi niat memandikan itu. Mandikan je. Kerana apa? Kita tengok bawah nanti. Dan
memada orang yang memandikan dia itu kanak-kanak. Tak apa. Maka tiada memayis sekalipun. Kanak-kanak yang tiada memayis sekalipun. Dan orang gila. Kata kat sini kita lihat atas balik. Dan memada orang yang memandikan. Cukuplah orang yang memandikan itu kanak-kanak. Maka tiada memayis sekalipun. Okay. Kanak-kanak yang belum memayis kata. Dan orang gila. Dan orang kafir. Dan orang perempuan yang haid. Dan orang perempuan yang nifas. Dan jin yang mandikan. Dan tiada memanda dimandi oleh malaikah. Okey. Jelas kat situlah. Jadi kanak-kanak yang mandikan boleh perempuan, perempuan boleh memandikan perempuan, perempuan boleh memandikan lelaki yang muhram, perempuan boleh memandikan lelaki yang ajnabi suaminya. Macam tu. Okey. Perempuan boleh memandikan lelaki yang anak lelakinya. Tak mengapa. Kalau kat kitab kita ni orang gila pun boleh mandikan. Kalau kita tak sekali lagi lah. Dan dia kata, dan memada orang yang memandi akan dia itu kanak-kanak, maka tiada memayis sekalipun. Boleh memandikan mayat. Orang lain semua tak nak mandi, yang berani kanak-kanak tu. Dan orang gila, lain semua tak berani nak mandi, orang gila je yang berani. Dan orang kafir, orang Islam semua tak berani, yang berani orang kafir. Dia mandi je. Sebab itu dia kata tadi, tanpa niat mandi, tak ada perlu niatkan mandi. Dia mandikan dia. Terlepaslah tu. Atas tadilah tu. Dan orang perempuan, orang lelaki semua penakut. Macam saya, takut nak mandikan. Sama ada perempuan itu, orang perempuan tu dalam keadaan dia tu haid, ataupun dalam keadaan nifas, itulah yang berani. Dan jin, cukup. Sampai situ yang boleh memandikan manusia. Sampai jin. Dan tiada memadai bagi malaikah yang memandikan. Malaikah adakah malaikah memandikan manusia? Ada, berlaku di ketika peperangan Uhud. Kan? Di ketika peperangan Uhud, siapa nama tu sahabat? Hanzalah. Mudah-mudahan saya tak silap lah. Hanzalah ni baru dia akad nikah kan. Baru akad nikah. Kemudian semboyan jihad perang untuk Uhud ni sampai masanya. Jadi oleh kerana dia baru bernikah, dia tak pergi berperang. Kemudian di hari pertama bersama isteri. Maka tuan-tuan kat ini, pada hari itu dia dapat berita bahawa orang Islam kalah, yang mulanya menang kan, perang Uhud. Kerana sebahagian daripada tentera Islam dia turun untuk cari harta rampasan tu untuk ambil, maka yang tinggal baki 10 orang pemanah tu dah tak berapa kuat lah. Ni dalam cerita lah Khalid Al-Walid yang ketika itu belum Islam lagi, daripada Bukit Rumman ke belakang Bukit Uhud kan, dia datang ke belakang tu. Jadi ni kalah lah tentera Islam. Maka sampai berita pada Hanzalah. Hanzalah pergi belum mandi junub lagi. Ni cerita lah ni. Sebab apa dalam kitab ni, kenapa pula ada malaikah ni? Rupanya ada riwayat yang malaikah memandikan sahabat Nabi yang namanya Hanzalah, sedangkan dia belum mandi junub. Maknanya tak dimandikan. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian Nabi kata apa? Malaikah sedang memandikan Hanzalah. Bila sahabat tengok, betul Hanzalah muka dia masih muka yang berair, baru lepas dimandikan dengan rambut yang basah. Subhanallah. Allahu Akbar. Syahidnya di medan peperangan Uhud, belum sempat mandi junub, malaikah mandikan dia. Kenapa tak dimandikan semula? Kerana syahid dia. Syahid dia, kerana itulah syahid akhirat dia. Jadi dia tidak dimandikan semula. Kalau kita lihat, ada berapa jenis syahid yang lepas tu? Ada 3 kan? Nanti ni kita ni di syahid yang mana? Ni tadi ni, kalau tadi dah cerita yang haid, yang nifas boleh mandikan jin, sampai jin boleh memandikan. Mungkin ada kan, kita jin pun macam kita juga. Dia juga Nabi dakwah juga jin. Kalau kita Makkah ke Madinah haji, masjid jin. Mekah kan? Kalau kita pergi Mekah, saya ni kan takut silap macam-macam. Masjid jin. Kenapa? Memang jin bukan situ sembahyang. Nabi pun dakwah kepada jin. Nabi pun dakwah kepada jin dan manusia untuk beriman kepada Allah. Jangan begitu. Dan tiada memadai kalau dia ni tak dimandikan, malaikah yang memandikan dia. Tak ada.
tidak memadai. Tuan-tuan ni syahid ni kita balik semula nak kita lihat. Syahid ada 3 yang lepas kan. 1 syahid dunia, syahid akhirat. 2 syahid dunia. 3 syahid akhirat. Siapakah yang syahid dunia dan syahid akhirat? Orang yang syahid dunia dan syahid akhirat ialah orang ni dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dia berperang menentang musuh Islam untuk menaikkan syiar Islam. Dalam dia berperang itu, dia tidak harapkan kepada gaji ataupun apa-apa, tak. Dia ikhlas berperang kerana Allah. Kalau dia ada dapat bahagian ghanimah harta perang, dia ambil. Kalau tak dapat, dia tak ambil. Dia beriman, dia berperang di jalan Allah untuk naikkan syiar Islam. Dia tak ada gaji. Kalau diberi harta rampasan, dia ambil. Kalau tak dapat, dia tak apa. Orang ini, dia syahid dunia, syahid akhirat. Okay. Syahid dunia kenapa? Dia meninggal dekat dunia. Syahid akhirat kenapa? Dia berjuang semata-mata untuk ikhlas cari ridha Allah. Tak nak apa-apa. Itu syahid dunia akhirat. Ini dia dibuat apa? 3 je. Dimandi, dikafan, tidak dimandi, tidak dikafan, tidak disolah, wajib tanam. Kafan atas nama pakaian dia lah, kerana matinya berperang tu. Itu pun kalau dia mati dalam keadaan peperangan masih meletus. Kalau dah dalam perjalanan balik peperangan habis, dia balik meninggal dalam perjalanan, itu juga tidak dikira syahid dunia, syahid akhirat. Itu syahid akhirat. Okay. Tak dapat syahid dunia. Itu syahid dunia, tak dapat syahid akhirat. Terbalikkan. Apa pula yang dikatakan syahid dunia? Syahid dunia ni, orang beriman, berperang mendekatkan syiar Islam juga sama. Tapi di situ ada keinginan untuk dapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Dia dapatkan pangkat supaya dapat gelaran pahlawan, dapat gelaran seperti gelaran syahid. Dia nak gelaran. Orang ini syahid dunia akhirat tak dapat. Tadi yang pertama syahid dunia akhirat, berperang kerana Allah, naikkan syiar Islam, tapi tak nak apa-apa. Itu syahid dunia akhirat, dia tak nak apa-apa. Yang ini dia nak sesuatu, satu keperluan yang dia nak, maka dia hanya dapat syahid dunia. Okey, yang kita ni, yang syahid dunia ni, syahid tidak mandi, tidak kapan, tidak solat, sama juga tu. Dia berperang juga, mati syahid. Tapi dia dapat syahid dunia. Kerana apa? Kerana dia nakkan gaji. Dia berperang juga, mati syahid. Kenapa dia namakan syahid dunia je? Kerana dia nak pangkat. Dia nak berperang juga, mati syahid. Kenapa dia syahid dunia je? Kerana dia minta nama dia nanti dikenang, nama dia disebut-sebut. Yang tadi tak nak apa. Hari ni kita di syahid mana? Satu lagi, nama syahid tu syahid akhirat. Jadi yang kedua tu syahid dunia je. Kerana nakkan sesuatu, maka dia tak di kapan, tak disembayang, tak di mandi, tak di ke bumi je. Yang ini mudah-mudahan ni bahagian kita lah. Kita pun tak ada lagi nak berjuang angkat senjata. Maka yang terakhir bahagian yang syahid akhirat. Siapa dia yang syahid akhirat? Orang yang mati dalam perjalanan menuntut ilmu contoh. Ini syahid akhirat. Syahid akhirat saja. Okey. Siapa lagi? Orang yang mati tenggelam dalam lautan. Orang yang mati sakit ta'un, sakit corona, COVID-19, coronavirus, sakit dan macam-macam, apa jenis sakit, sakit perut. Orang yang mati sakit, sebenarnya Allah nak ampunkan dosa tu. Kita doakan Allah nak beri kita pahala. Tadi kan tanda orang yang Allah kasih, dia suka memaafkan orang dan suka doa supaya orang itu diampuni. Jadi hari ini kita di mana? Jadi sekurang-kurangnya ni, orang yang hari ini terus menerus mencari ilmu, pergi dan balik dia, andai kata Allah habisi dia, dia dikira syahid yang namanya syahid akhirat. Dia tetap dimandi, dia tetap dikapas sembahyang dan ditanam.
Orang yang meninggal mati dalam keadaan bersalin. Tadi kita tentang anak yang keguguran kan. Ibu yang meninggal dalam bersalin. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan mana-mana yang mengandung yang anak bersalin ya. Itu syahid. Syahid apa tu? Ibu mengandung. Syahid akhirat. Bila kata syahid akhirat saja, dia kena mandi, kena kafan, kena sembahyang, kena kebumikan. Syahid akhirat. Bila syahid dunia saja? Bila syahid dunia saja? Siapa syahid dunia? Saya berperang, saya meninggal dalam peperangan, saya nak nama. Itu syahid dunia. Dimandi tak? Tak. Dimandi tak, dikafan tak. Disembahyang tak, ditanam saja. Begitu. Jadi mudah-mudahanlah kita Allah Taala pilih dalam keadaan kita menuntut ilmu ni, pergi dan balik kita. Dan siapa-siapa yang menuntut ilmu belum habis, esok dia nak menuntut ilmu lagi ni. Belum habis hari ni. Nak sambung besok, rupanya besok tak sampai besok. Mana siapa tahu umur kita kan tak sampai. Orang ini juga Allah kira dalam perjalanan menuntut ilmu. Dia belum habis kerana tak ada habisnya dengan ilmu itu. Berikutnya, cerita tentang Hanzalah tadi ya. Jangan kata ada yang meninggal tak dimandikan. Syahid tak dimandikan, dimandikan oleh malaikah. Yang namanya Hanzalah sahabat Nabi dalam peperangan Uhud di situ. Okey, selain kapan bersalahan kapan dan tanam, maka memada keduanya daripada selain malaikah. Bersalahan kapan dan tanam, maka memadai keduanya daripada malaikah. Bersalahan kapan, boleh tak malaikat kapan? Okey, boleh tak malaikat menanam, memadakan keduanya daripada malaikat, iaitu apa? Kalau kapan dan tanam memada malaikat, tapi kalau mandi tidak. Itu maksudnya mandi bukan. Kalau mandi hanya tadi sampai disebut walaupun dia orang kafir, orang gila, orang perempuan, orang yang haid, orang yang nifas dan siapa lagi jin memandikan, itu boleh. Tapi kalau malaikat tidak. Bagi malaikat memadalah dia ni dikapankan oleh malaikat tu dia. Memadalah ia ditanam, itu dalam kitab kita lah. Dan jika ditanam mayat itu dahulu daripada dimandikan dia. Dan jika ditanam astagfirullahalazim. Dan jika ditanam mayat dahulu daripada dimandikan dia, maka wajib dibongkarkan dia kerana memandikan dia itu tiada semula. Memandi akan dia dan tiada dibongkarkan. Kita berhenti ayat. Dan tiada dibongkarkan kerana kafan dan sembahyang. Dan jika ditanam mayat dahulu daripada dimandikan dia, maka wajib. Kalau ditanam sebelum dimandi, maka wajib dibongkar. Okey, wajib dibongkar kerana ditanam sebelum dimandikan. Dan jika ditanam mayat dahulu daripada dimandi, mana sebelum dia dimandi dan ditanam, maka wajib dibongkar. Wajib dikeluarkan semula untuk dimandi. Ya, untuk dimandikan. Kerana memandikan dia. Untuk apa dibongkar? Untuk dimandikan. Okay? Dan tiada pula yang ni, dan tiada dibongkar bagi kerana kafan. Ditanamkan pula tak dikafan. Dan ditanamkan tak disembayang. Maka adakah yang dua ini wajib dibongkar? Tidak. Begitu ayat dia. Okey. Mudah-mudahan jelas kat situ lah. Ni tak ada berlaku lah kat sini. Sekali lagi lah. Dan jika ditanam mayat itu dahulu daripada mandi, maksud mayat ditanam sebelum mandi, maka wajib dikeluarkan semula untuk dimandi. Okey, dimandikan dia. Kerana apa nak dia? Kerana apa? Kerana mandikan nanti kan? Okey, pada kitab saya dah. Kerana memandikan dia. Kenapa dibongkar? Dan tiada dibongkar bagi kerana kafan. Dia tanam tak dikafan. Tanam lupa pula nak kafan. Adakah perlu dibongkar? Tak. Dia tanam belum disembahyang. Adakah perlu dibongkar? Tidak perlu dibongkar sampai situ. Jadi insya-Allah, hebat mana pun kita hari ini,
nanti kenderaan kita ke kubur sama je kan. Jadi kedudukan mana pun kita, pasti kita akan menemui pencipta kita. Yang disebut tadi apa, sebanyak mana pun kita mengejar cita-cita, sebanyak itulah kematian mengejar kita. Cuma tak tahu mana dulu yang sampai kepada kita, adakah cita-cita ataupun kematian. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat dikasihi Allah SWT, kita berhenti setakat itu dululah. Nanti akan datang kita sambung pada dan barang siapa uzur mandinya dengan sebab ketiadaan air akan datang. Jadi insya-Allah apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahanlah untuk pengetahuan saya, pengetahuan kita, andai kata ditanyakan berhubung tentang kanak-kanak yang keguguran, anak keguguran, adalah persiapan kita untuk memberi jawapan. Ya, tuan-tuan sedang ada pentingnya ilmu hari ini. Ya, kerana satu masa nanti ilmu akan diangkat. Bila ilmu diangkat, tak ada lagi orang nak belajar. Orang nak belajar, tak ada lagi yang nak ngajar. Orang yang ngajar ada, tak ada orang nak datang belajar. Ada masjid, ada surau, tak ada seorang pun nak belajar. Yang ngajar tak ada, yang nak belajar pun tak ada. Tanda-tanda tu, tanda-tanda kiamat salah satunya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan berkahnya kita duduk dalam majlis, ya, kita diberi pengampunan oleh Allah Taala, insya-Allah jadi hamba yang diampuni. Dan seperti biasalah, mudah-mudahan buka duduk kita dalam majlis, Allah Taala dengan rahmat kasih sayangnya, dia juga ampun dosa mak bapak kita, insya-Allah. Dan pada minggu depan ya, kita ada solat tasbih, insya-Allah solat tasbih sampai-sampaikan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke minggu depan. Kita sesama buat ibadah, belajar-belajar ikut ibadah orang soleh. Mudah-mudahan Allah pilih kita jadi hamba yang soleh, solehah, insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, insya-Allah. Insya-Allah jumpa lagi. Mana tak insya tadi? Tak insya tak mana. Selalu orang main tak?